Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang video tajuk 2.1.1 iaitu struktur kawalan ulangan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks, muka surat 47 sampai 59. Okey. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang struktur pilihan bersarang, struktur kawalan pilihan bersarang. Jadi yang ini ialah ulangan. Bukan ulangan apa? Struktur kawalan ulangan. Apa dia struktur kawalan ulangan? Okey, struktur kawalan ulangan ialah satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Okey, maksudnya dia ada satu syarat yang dia kena uji supaya sama ada nak teruskan proses ataupun tak. Okey, sebagai contoh, okey, kita nak uji syarat. Kalau dalam syaratan alif kita akan gunakan bentuk diamond ni kan. Alamak, diamond cukup cantik. Okey. P, katalah P lebih kecil daripada 5 contohnya. Okey, selagi P, selagi pula kita kena for kan. Okey, untuk P lebih kecil daripada 5, kita akan lakukan proses. Contohnya, katalah proses dia cuma satu, dia menambahkan pembilang. P kita kena campur. Okey. Lepas tu dia akan ulang. Kalau tidak, dia akan tamat contohnya kat sini. Jadi selagi lagi. Okay, dia punya proses ni akan berulang sehingga syarat tu dipenuhi. Kalau selagi syarat tu dipenuhi, dia akan pergi ke loop ini. Ini dipanggil loop gelung. Okey, berapa kali nak ulang dipanggil lelaran. Lelaran pertama, lelaran kedua, lelaran ketiga, lelaran keempat. Okey, macam tu kan. Jadi kalau P dah lebih daripada 5, maksudnya dia akan berhenti pergi kepada tamat. Okey, kita tengok sekejap. Ini cikgu panggil tadi. Apa dia loop? Loop ialah setiap set langkah yang perlu diulangi itu. Okey. Tapi pengulangan tu kita panggil lelaran. Lelaran pertama, P sama dengan 1, lelaran pertama, lelaran kedua, okey, lelaran ketiga, itu ialah lelaran. Setiap ulangan gelung. Okey, kita ada dua yang kita pakai untuk kalau ulangan. Yang pertama ialah for, yang kedua ialah while. Okey, sama ada kita guna untuk atau selagi. Kita ada perbezaan bila masa nak guna for, bila masa nak guna while. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama, struktur kawalan ulangan for. Okey, apa yang nak menentukan kita nak guna yang mana? Yang pertama kita tengok daripada segi berapa bilangan ulangan. Kalau for, bilangan ulangan tertentu telah ditetapkan. Contoh tadi dah letak P lebih kecil daripada 5. Itu ialah bilangan ulangan dia. Kita katalah kita dah declarekan P ni sebagai ulangan dia punya pembilang dia. Jadi dikawal oleh pembilang. Dia nak counting 1, 2, 3. Maksudnya kalau P okey, kita akan letak initial dia dululah. P tu berapa kan? P kata daripada 0, 1, 2, 3, 4. Okey, ni lebih kecil daripada 5, dia akan lakukan proses tersebut. Tapi kalau P dah sama dengan 5, dia terus keluar daripada gelung. Okey, jadi dia dikawal oleh satu pembilang. Tak kisahlah awak nak isytihar pembilang tu apa. Okey, pembilang akan berubah setiap kali ulangan. Okey. Okey, isytihar pembilang. Okey, ini ialah rangka umum struktur kawalan for untuk studio code dia. Okey, isytihar pembilang. Okey, setiap kali kita nak buat algoritma, kita kena isytihar. Okey, apa-apa sahaja pem boleh ubah. Ingat lagi pem boleh ubah. Apa sahaja nama yang kita nak cipta dalam kita punya algoritma, kita kena isytihar. Walaupun benda tu ialah pembilang. Benda yang kita nak kawal loop tu. Jadi katalah pembilang kita nama dia P, so kita kena isytihar P. Kalau P tu P kecil, kita isytihar P kecil. Kalau P tu P besar, kita isytihar P besar. Okey, syarat diuji. So dekat sini for P lebih kecil daripada 5.
Okey, jika benar penyertaan yang berulang dilaksanakan. Maksudnya apa proses? Selain proses penambahan pembilang. Okey, kalau ada. Kalau tak ada, kat sini buatlah P sama dengan P campur 1. Kenapa? Ini ialah dia nak tambahkan pengiraan loop tu. Dah loop ke berapa. Jadi loop pertama tadi kita dah isytihar P. Okey. Lepas tu P sama dengan P campur 1 dan seterusnya. Sampailah jika tidak benar. Maksudnya bila P 5 je, dia akan pergi kepada keluar daripada struktur kawalan tersebut. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh ni kadang-kadang memang menjeratlah. Kita tak apa-apa faham ataupun ada misstep ke apa itu masalah. Kita kena faham apa dia masalah yang dia nak. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan 2.3. Okey, kamu boleh rujuk juga. Kalau dalam buku teks, soalan ini ialah muka surat 53. Okey, pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n, di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Okey, kita kenal pasti apa dia input, apa dia proses, apa dia output. Okey, dapat je masalah, ini yang penting kita kenal pasti. Kadang-kadang ada step yang kita tertinggal, itu bertambah-tambah kemudian tak ada masalah. Tapi kita kena tahu dulu. At least ada input, ada proses, apa dia output. Okey, apa dia input? Okey, pengiraan hasil tambah. Okey, hasil tambah sehingga nombor n. Okey, maksudnya dia ulang sebanyak n kali. Okey, berapa kali? N kali. Berapa n tu? Okey, kita tetapkan pula. Okey, di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Maksudnya sekarang pengguna yang mengawal. Berapa kali nak kena kira nombor bulat. Okey, dia nak counting. Maksudnya sekarang ada satu input yang pengguna kena masukkan, iaitu iaitu ulangan dia lah. Katalah kalau dalam buku teks ni dia pakai sekejap cikgu tengok cikgu lupa. Dia pakai nombor dia pakai nombor. Okey, dia pakai nombor. Jadi betul dia pakai nombor. Okey, jadi input dia ialah nombor. Okey, bukan n ke? Okey, dia pakai nombor. Cikgu takut salah. Jadi 2.4. Okey, salah. 2.3. Okey, salah bukan nombor. Cikgu salah tengok contoh. Okey, dia pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n, di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Okey, kalau dalam buku dia pakai pembilang tu dia pakai kira. Okey, so ni bukan ni salah. Dia pakai kira. Kira ni ialah dia punya pembilang. Dalam masa yang sama, kira ni dimasukkan oleh pengguna. Bukanlah. Kira ialah pembilang. Okey. Nombor ialah nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Okey. Kira ialah pembilang. Okey, nombor ialah input yang pengguna akan masukkan sampai berapa sampai berapa nak kira nombor bulat tersebut. Okey. Okey, jadi ada dua input. Sekarang kira pembilang tu kita buat syarat lah nanti untuk kita buat syarat. Okey, tapi dia bergantung kepada input yang dimasukkan oleh pengguna, iaitu nombor. Yang ini kita kena isytihar. At least ada dua ni kita kena isytihar. Tapi kalau tengok dekat sini ada satu lagi perkara pemboleh ubah yang kita kena isytihar, iaitu hasil tambah. Kalau dalam buku teks dia pakai jum. Kira nom jum.
Jum ni nanti hasil tambah nombor daripada kosong sampailah nom ni. Okey. Okey, jadi proses dia senang je. Proses dia satu, kita nak tambahkan nombor. Okey, nombor jum. Nom campur jum. Okey, itu satu. Okey, ingat lagi kita nak guna for. For kita ialah for kira lebih kecil. Okey, selagi dia lebih kecil daripada nom. Sebab nom ni pengguna input, pengguna yang masukkan. Okey, output dia senang je. Output dia ialah papa jumlah ataupun jum. Okey, jadi ini dia secara basically apa dia yang kita kena kenal pasti. Okey, input dia ialah, ini satu je input dia. Okey, nom. Yang lain tu kita dah kena isytihar, kira dengan jum. Proses dia jum sama dengan nom campur jum. For kira lebih kecil daripada nom. Okey, kita tengok dia punya jawapan dia. Okey. Okey, macam biasa. Okey, kita kena letak nombor kat tepi ni supaya kita senang kita nak check nanti daripada catat alih, dan juga kalau dalam programming tu nanti dia akan tengok line ke berapa tau biasanya. Jadi kita tengok macam lebih mudah untuk kita check. Okey. Jadi yang pertama mula, ini wajib ada. Semua tahu. Biasa kalau ni memang markah mula ni je. Okey, isytihar. Okey, pemboleh ubah. Tadi cik cakap pemboleh ubah kita pakai 3. Nom, kira dengan jum. Nom ni untuk input yang pengguna akan masukkan. Berapa kali nak kena ulang loop for tersebut. Kira ni ialah dia punya pembilang. Dia pakai kira. Awak boleh buat apa sahaja, tak kisah. Yang penting sama bila isytihar itu, kita pakai itu. Jumlah ialah nombor yang kita nak tambahkan. Nombor bulat yang kita nak tambahkan. Yang dia ni nak tambah, contoh daripada 0, 1, 2 sampailah nombor berapa yang dia nak suruh stop. Nom tu berapa sampailah nombor nom. Okey. Nanti nak tambah 0 campur 1 campur 2 campur sampailah nom. Itu dia punya fungsi dia sekarang ni. Jadi, okey, kita kena setkan nilai pembilang tu kepada 1. Kenapa? Sebab lelaran pertama tu ialah 1. Tadi kan? Loop yang pertama tu, lelaran yang pertama tu, kita nak kena setkan kepada 1. Jadi, setkan nilai kira kepada 1, ataupun boleh juga dekat sini tulis setkan kira sama dengan 1. Macam tu pun boleh. Okey. Okey, lagi satu kita kena juga setkan jumlah kepada 0. Sebab proses yang pertama nanti dia nak kira juga. Dia tak tahu nilai jum ni berapa. Jum kepada 0. Okey. Okey. Masukkan satu nombor. Kenapa dia suruh masukkan satu nombor ni? Okey, sebenarnya ni nombor yang pengguna kena masukkan untuk berapa kali nak buat loop kan? Maksudnya input nom kat sini. Masukkan nom. Pengguna kena masukkan nom. Okey, nom ni mewakili nombor ni. Okey. Okey, setkan nilai nombor kepada yang dimasukkan. Okey. Jadi nom tak ada nilai lagi kan? Nom sama dengan nombor yang pengguna masukkan itulah tadi. Okey. Okey. Jadi dekat sini dia buat loop dia. Okey, for kira, tadi kira 1, okey, lebih kecil sama dengan nom. Okey, sebab apa dia buat lebih kecil sama dengan? Sebab dia letak kira start daripada 1. Okey. Jadi dia akan buat daripada lelaran pertama. Kalau dia buat kira kepada 0, nanti dia kena dia punya syarat ni kena buat lebih kecil daripada tak ada sama dengan. Okey, itu beza dia. Okey, jadi itu nak pastikan benda tu betul ke salah, nanti kena buat uji lah. Buat pengujian.
Okey, 4 kira lebih kecil sama dengan norm. Kirakan jumlah sama dengan jumlah campur kira. Okey. Jumlah tadi kosong. Okey. Jumlah campur kira. Jumlah kosong mula-mula. Okey, mula-mula kita nak check. Betul tak? Ni lelaran. Okey, ini ialah kira. Ini ialah jum. Okey, sekarang ni lelaran yang keberapa? Kira dia sama dengan kos 1. Okey, lelaran yang pertama. Okey, kira lebih kecil daripada norm. Katalah pengguna masukkan norm ni sama dengan 5 contohnya. Okey, jadi kira lebih kecil daripada norm tak? 1 lebih kecil daripada norm tak? Yes. So, betul. Jumlah dia akan jadi 0 campur 1. Kira dia 1 kan? 1. Okey. So, kita tambah kira sama dengan kira campur 1. Sekarang kira yang baru ialah 2. So, dia akan pergi kepada lelaran yang kedua. Dia akan check balik. Okey. Adakah kira lebih kecil daripada 5? Yes. So, ditambah. Tadi 1. Jumlah dah 1. So, 1 campur lagi 1. Jumlah campur kira. Okey. Ini 1 campur 2. Salah. Okey. 1 campur 2. Okey. Jumlah dah jadi 3. Okey. Kira dia jadi kira campur 1. So, 2 campur 1 ialah 3. Okey. Okey. Jadi, jumlah 3 campur kira campur 1. Okey. Jumlah sama jumlah campur kira. Kira dia 3. Okey, kira tadi 3 campur jumlah. Jumlah tadi 3. So, dah 6. Okey, jumlah sekarang dah 6. Kira dia ialah 3 campur 1. Okey, dah 4. Okey, dia check. Adakah kira lebih kecil daripada norm? Kira sudah 4. Okey, nombor tadi ialah 5. 4 dah lebih kecil daripada norm. Ni 4 4. 4 lebih kecil daripada norm. Yes. Belum 5 kan? Okey, jadi dia buat lagi kat sini. Jadi, kira jumlah campur kira tadi 6 campur 4. Dah 10. Okey, kat sini 4 campur 1. 4 campur 1, 5. Okey, adakah 5 lebih kecil daripada 5? Sama dengan kan? Ada sama dengan? So, ya lagi. So, 10 campur dengan 5. Dah dapat 15. Kat sini 5 campur 1. 5 campur 1 ialah 6. Okey, 6. Adakah 6 lebih kecil daripada 5? Tidak. So, dekat situ dia dah keluar daripada gelung 4. Dah keluar daripada loop 4 sebab dia dah melebihi 5. Okey, paparkan nilai jumlah. Sekarang nilai dia berapa tadi? 15. Kalau cikgu salah kira tadi, awak kira semula cikgu pun tak check tadi, tak salah kira. Okey, jadi dia akan paparkan 15. Okey. Okey, itu ialah dia punya pseudocode dia. Okey, tadi cikgu cakap setiap line ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letak nombor 8, 9. Jadi kita nak check betul tak ada 9. Okey, mula. Ni yang pertama kan. Okey, isytihar. Okey, sama sahaja kalau daripada catat alif. Okey, 2. Setkan nilai kira sama dengan 1. Setkan nilai jumlah sama dengan 0. Sama je ni. Cuma ni ialah catat alif. Okey, ni ialah yang ketiga. Okey, nilai kira sama 1 supaya nanti pembilang tu dia akan kira daripada 1 sampai 5. Kalau kata kita tukar kira sama dengan 0, awak kena tukar syarat dekat sini kira lebih kecil, tak ada sama dengan. Sama dengan ni kena buang. Itu sahaja. Okey, dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey. Setkan nilai jumlah sama dengan 0 supaya nilai jumlah tu dia pegang 0 untuk pertama kali. Okey. Okey, masukkan satu nombor. Setkan nilai nombor sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey, ini yang nombor 4, ini yang nombor 5. Akan sama. Okey. Oh, dekat sini dia combine ni. Patutnya setkan nilai ni, dia masuk kat sini 3, ni 4, ni 5, ni 6. Okey. 4, okey ni loop dia. 4 kira sama dengan norm, kira lebih sama dengan norm.
dia akan lakukan proses ini. Okey, dalam loop ni loop dia. Okey, loop dia. Okey, lelaran yang pertama dia kira, lelaran yang kedua dia kira, lelaran yang ketiga sampai lelaran yang kelima. Okey, lelaran yang keenam dia akan pergi kepada tidak, sebab kira dah lebih kecil, dah lebih besar daripada 5. Okey, so paparkan nilai jumlah. Ingat bentuk dia, bentuk input dengan output ialah bentuk trapezium ni. Trapezium bentuk apa? Rombus. Okey, dan akhir sekali ialah tamat. Itu dia algoritma untuk struktur kawalan for. Okey, kalau tak, memang sekali tengok macam tak faham, kamu kena cuba buat lagi nanti. Okey. Okey, kita tengok yang struktur kawalan ulangan Y. Okey, tadi. Okey, struktur kawalan ulangan Y. Okey, bezanya daripada bilangan ulangan. Kalau tadi bilangan ulangan tertentu, ditetapkan. Tapi kalau Y, bilangan ulangan tidak diketahui. Okey, tak tahu pun nak berapa. Tak ada syarat syarat yang ditetapkan. Okey. Okey, syarat ditentukan oleh syarat dipenuhi maksudnya. Okey, jadi dia hanya ditetapkan, dia hanya akan berhenti syarat tersebut apabila dipenuhi sahaja. Dia lebih kurang sama, tapi dia tak ada syarat P lebih kecil ke benda macam tu maksudnya. Okey. Jadi ini algoritma yang while pengguna masukkan input. Okey, input ini diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Selagi syarat adalah benar, pernyataan akan berulang. Okey, ulangi langkah 1. Kita tengok contoh. Okey, contoh 2.4 muka surat 57. Pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip kosong. Okey, ini yang dikatakan syarat dipenuhi. Sampai pengguna menaip kosong. Okey, syarat dia nanti adakah nombor sama dengan kosong. Kalau ya, okey. Kalau ya, dia kena berhenti. Contohnya macam tu Okey. Sekejap saya cek dulu. Okey. Jadi macam biasa kita kena kenal pasti apa input, apa proses dan apa output. Okey, pengiraan hasil tambah. Okey, proses tu nanti ada tambah nombor, hasil tambah nombor yang dimasukkan. Ada nombor yang ini input, nombor yang dimasukkan. Okey, nombor ni input. Okey, sehingga pengguna menaip kosong. Okey. Jadi input dia dekat sini ialah nombor. Ini yang dikena isytihar. Okey, nombor lagi satu ialah jumlah. Jumlah ni bukan input tapi benda yang kita kena declare. Okey. Dua ni lah rasanya. Okey. Okey, kita cek sama tak dia punya boleh ubah dia gunakan buku teks. Okey, sama boleh ubah dia. Okey, jadi senang. Kita nak cek senang. Okey, proses dia. Okey, kita ada satu proses untuk syarat. Adakah P sama dengan P pula salah, sorry. Asyik P. Okey, adakah nombor tak sama dengan kosong? Kalau syarat ini dipenuhi, dia akan buat while nombor tak sama dengan kosong, dia akan lakukan proses tambahan tu Tambahan apa? Jumlah sama dengan jumlah campur nombor. Okey, kenapa kena ulang ni? Sebab dia akan berubah setiap kali lelaran tu. Okey, nilai jumlah ni akan berubah kepada nilai yang baru. Okey, dia tak boleh buat jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, tak boleh. Komputer bukan jumlah yang last sahaja. Okey. Output dia ialah jumlah. Okey, kita tengok. Okey, contoh algoritma dia. Okey, nombor 1 mula. Okey, dia lari. Nombor 1 mula. Isytiharkan pemboleh ubah jumlah dan nombor. Okey, kena setkan jumlah sama dengan kosong sebagai permulaan yang memegang nilai jumlah. Setkan nombor sama dengan kosong. Okey.
supaya dia melakukan proses tu. Sebab kalau dia kena pegang jumlah tu pegang nilai dulu. Okey, paparkan mesej masukkan nombor. Sebab pengguna nak masukkan nombor. Okey. Setkan nombor sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey. Contoh pengguna masukkan 5. Okey. While nombor tak sama dengan kosong. Kita boleh buat kat sini. While nombor tak. Ini tak Ini simbol tak. Tak sama dengan kosong. Okey. Okey, kirakan jumlah sama dengan jumlah nombor. Okey, kita buat jadual untuk check. Loop. Okey. Kat sini lelaran. Okey, kat sini nombor. Kat sini jumlah. Kat sini okey, cukup. Okey, katalah sekarang jumlah yang pertama nilai dia kosong. Nombor yang pertama kosong. Okey, paparkan mesej masukkan nombor, setkan nombor sama dengan nombor yang dimasukkan. Nombor yang dimasukkan ialah 5. So sekarang nombornya ialah 5. Okey, dia check. While nombor tak sama dengan kosong. Adakah nombor sama dengan kosong? Tak. Jadi dia akan buat jumlah sama dengan jumlah campur nombor. Jumlah sama dengan jumlah campur nombor kat sini Jumlah campur nombor. Okey, jumlah dia berapa? Jumlah tadi kosong, campur nombor ialah 5. Okey, ulangi langkah 5. Dia akan ulangi langkah 5. Paparkan masukkan nombor. Dia akan masukkan nombor lagi. Katalah dia masuk 10. Mungkin tadi lelaran pertama, lelaran kedua. Dia tak ada pembilang. Okey, kat sini dia tak ada pembilang. Dia tak pakai pembilang. Dia tak menggunakan pembilang untuk menguji syarat. Dia cuma menggunakan while ni sahaja. Okey, dia masukkan 10. Adakah 10 ni ialah kosong? 10 bukan kosong. Jadi, dia tambah kat sini. Tadi 5. So, 5 akan campur dengan 10 sama dengan 15. So, sekarang jumlah pegang nombor 15. Dah tak pegang nombor 5 ni. Okey, pergi ke lelaran ketiga. Dia akan ulang. Okey, katalah pengguna masukkan kosong. Bila pengguna input kosong, apa yang dia buat? Dia pegang jumlah yang lama. Jumlah ni pegang jumlah yang tapi dia akan stop. Okey, sebab nombor dah sama dengan kosong. Jadi akhir sekali dipaparkan jumlah. Jumlah dia berapa? Jumlah dia 15. Okey, tamat. Okey, faham Okey. Jadi sama juga dekat dia punya syaratan alih. Yang pertama mula, isytiharkan pemboleh ubah jumlah dengan nombor. Okey, setkan jumlah sama dengan kosong, setkan nombor sama dengan kosong. Okey, untuk permulaan nilai. Okey, paparkan masukkan nombor. Setkan nombor sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey, nombor adakah ada uji syarat? Adakah nombor selagi nombor tak sama dengan kosong? Okey, dia akan buatkan proses ni dan ulang. Ini dah loop dia. Ini loop dia. Okey, berapa kali loop? Okey, dia bergantung lelaran dia bergantung kepada syarat ni, nombor tak sama kosong. Dia tak bergantung kepada pembilang. Okey, akhir sekali bila dah pengguna masukkan kosong, dia akan paparkan jumlah. Okey, ni beza antara while dengan for. Kalau while dia tak bergantung kepada pembilang, tapi boleh tak nak buat pembilang dekat sini? Boleh. Tak ada masalah. Dia tak mengganggu pun. Tapi dia macam tak perlulah sebenarnya. Pembilang tu untuk, katalah nak buat pembilang, kamu kena tambah lagi satu isytihar lah pemboleh ubah. Tapi pembilang tak digunakan oleh komputer. Kamu sendiri nak tambah-tambah. Macam tu lah. Okey, tak ada salah. Okey. Okey, kita tengok latihan. Ini latihan tambahan. Cikgu nak kamu cuba buat. Okey, kita tengok satu. Okey, dia ada dua Satu yang for, satu lagi yang while. Kamu boleh cuba, tapi cikgu tunjukkan dulu lah macam mana, apa benda yang nak ditentukan dulu. Okey, mencetak penyelesaian masalah. Untuk mencetak nombor 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 dan tamat menggunakan struktur kawalan ulangan for. Okey, ingat for dia punya bilangan dia tertentu. Dia ada pembilang. Okey. Kita kena tahu apa dia input, apa dia proses, apa dia output. Okey. Input dia sekarang. Okey,
Okey, ada tak input yang perlu dimasukkan? Okey. Okey, untuk soalan ini perlu tak kita ada input? Okey, sebenarnya dia hanya menggunakan nilai yang kita letakkan, apa-apa sahaja pun boleh ubah. Contohnya, okey, contohnya kat sini. Mana? Okey. Contohnya, okey, dia kata nak 5, 9, 13. Okey, kita tengok macam mana proses 5, 9, 13, 29 ni. Nak dapat 9, 5 campur 4. Lepas tu 9 campur 4 dapat 13. Lepas tu 13 campur 4. Kan? Dia proses dia tambahan sebanyak 4, 4, 4. Okey, dia nak kena gunakan kawalan ulangan for. Okey, jadi input tak ada. Cuma kat sini. Caranya mana pula pergi? Okey. Input tak ada, cuma okay, kita kena namakan lah. Contohnya katalah nombor sorry. Okey, katalah nombor. Kita pakai nombor sebagai dia punya boleh ubah dia. Okey, nombor. Dia nak suruh cetak nombor. Okey. Lepas tu proses dia ialah nombor campur 4. Okey, output dia katalah dia suruh dia suruh cetak kan? Dia suruh cetak nombor. Okey. Okey. Syarat dia, apa syarat dia? Sebab dia pakai for, pembilang dia. Okey, pembilang dia berhenti apabila 29. Maksudnya nombor ni kena lebih besar daripada 29. Lebih kecil daripada 30 lah. Lebih kecil daripada 30 dia akan ulang. Okey, for nombor lebih kecil daripada 30 dia akan ulang. Okey. Okey, jadi pseudocode dia 1 mula. Okey, 2 kita kena isytihar. Okey, ingat kita isytihar. Apa dekat sini? Nombor dengan nombor saja. Okey, nombor sahaja, tak ada ni Okey, nombor 3. Nombor 3 kita kena setkan. Okey, nombor dia tak pakai kosong. Kat sekarang ni dia pakai terus 5. Jadi setkan nombor sama dengan 5 terus. Okey. 4. Paparkan nombor. Sebab dia kata dia akan paparkan setiap nombor ni. So, paparkan nombor. Okey. Nombor 5. Bila kita nak uji Y nombor lebih kecil daripada 30, dia akan apa? Tambahkan nombor sama dengan nombor campur 4. Okey, jadi selagi nombor tak sama dengan 3, dia akan nombor sama dengan nombor campur 4. Okey, sekarang ni dia akan ulang. Ni for ke while? Salah file pula for. For nombor lebih kecil daripada 30 dia akan ulang. Okey. Jadi dia akan ulang pengiraan ini dan sebenarnya sepatutnya kat sini paparkan ni dia pergi kat sini. So nombor 4 ni salah. Jadi nombor 4 kat sini. For dia akan kat sini paparkan kat sini. Paparkan nombor. Okey, nombor barulah nombor sama dengan nombor campur 4. Okey, lepas tu ni 4. Okey, jika last kali ialah tamat. Berapa ni? 3. Ni nombor ni tak ada. Okey, ni nombor 4. Ni nombor 5 tamat. Okey, alamak, cikgu salah pakai warna merah lah.
Patutnya pakai warna jelas sikit. Sekejap tak boleh. Apa ya? Warna putih, warna hitam Sorry lah, cikgu baru perasan warna tak sesuai. Okey. Cuba buat carta alih mula berdasarkan pseudocode Okey, lepas tu isytihar, proses isytihar, nombor. Sorry lah, tak cantik. Okey, lepas tu nombor 3, setkan nombor sama dengan 5. Lepas tu terus kepada pengujian syarat. Okey, ni kena sentuh cikgu buat tak sentuh pembentukan. Okey, nombor lebih kecil daripada 30. Okey, ya, kalau ya, okey, dia akan buat paparkan nombor. Okey, paparkan kena rhombus. Alamak, naik atas. Sorry. Tekan titik. Okey. Paparkan nombor. Okey, turun bawah. Dia akan counting. Okey, pembilang. Dia pakai nombor ni sebagai pembilang. Jadi, dia buat nombor sama dengan nombor campur 4. Bukan 1 Biasa kita pakai 1. Tapi sebab yang ni nak 4. Nombor campur 4. Alamak, selamat. Okey, ni proses. So, kotak biasa. Okey, lepas tu dia akan ulang kan. Okey, pastikan kamu naikkan dia. Cikgu tak buat ni, alamak. Okey, naik atas, pergi sini semula. Dia akan ulang. Okey. Kalau tidak ni, terus tamat. Okey. Okey. Macam mana kita nak check? Macam mana kita nak check? Okey. Tak keluar pula. Mana pen cikgu? Okey. Macam mana kita nak check? Katalah kita nak check. Makin teruk lah cikgu punya tulisan ni. Okey. Okey. Lelaran. Okey, yang ini ialah nombor. Okey. Yang ini ialah nombor campur 4. Okey. Okey, katalah lelaran yang pertama. Okey, dia kata apa? Sekarang ni nombor sama dengan 5 kan. Lelaran yang pertama nombor sama dengan 5. Okey, dia akan pergi. Ya, adakah nombor lebih kecil daripada 30? Ya, dia akan pergi kepada paparkan nombor. So, dia paparkan nombor 5. Lepas tu, lepas dah paparkan nombor 5, dia akan campurkan 5 campur 4 iaitu 9. Okey, lepas tu dia naik atas balik. Dia check balik, adakah nombor lebih kecil daripada 30? Ya. So, dia pergi lelaran 2. Nombor lebih kecil daripada 30, ya. Dia paparkan nombor 9. Nombor sekarang nilai dia 9. Okey, lepas tu dia dah paparkan, dia campurkan lagi 4, 13. Okey, pergi lelaran yang 3. Okey, sampailah akhir dia. Oh, cikgu tertinggal 1. Dia suruh paparkan tamat. Okey, dekat mana nak tambah tamat? Okey, kita boleh tambahkan paparan tamat dekat sini. Dekat itu pentingnya kita check. Sebelum kita pastikan betul-betul, kita kena check. Okey, nanti sampai dia punya nombor dah jadi 29. Kata last sekali, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 7. Okey, nombor dia akan jadi 29 kat sini. Lepas tu, yang ke 8, dia akan jadi 29 campur 4, dapat jadi 33. 33 adakah nombor lebih kecil daripada 30? Tidak. Dia akan pergi tidak. Kat sini sepatutnya ada paparan. Paparkan tamat. Habis. Paparkan tamat dekat sini. Okey, ini tertinggal. Ini pentingnya uji. Okey. Okey, nak tengok ralat. Okey, jadi inilah dia jawapan bagi latihan nombor 1 menggunakan for.
Okey? Okey. Kalau yang ada tak faham ni, cuba buat nanti tunjuk balik dekat cikgu supaya cikgu boleh semak kamu punya jawapan Kalau kata cikgu salah pun, sebenarnya kamu pun boleh check kalau cikgu salah. Ni cikgu baru buat ni. Okey? Okey. Nombor 2, latihan mencetak nombor 25, 10, 15, 10, 5 menggunakan kawalan while. Okey? Kita nak guna kawalan while. Macam mana? Cuba kamu buat dulu soalan ni. Okey, cikgu nak tengok berjaya tak buat soalan ni, nanti kita bincang. Okey, boleh? Jadi video ni cikgu tamatkan di sini untuk kamu cuba buat latihan while ni Okey, itu sahaja. If you can read it, you can do it. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.